Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Sekejap. Nak share. Okay. Jadi ini pertama kali saya buat live. Kepada yang masuk tolong komen suara jelas ke tidak, gambar clear ke tidak. Macam nak tengok komen. Fido Hamid, apa nama, suara okey tak? Suara okey ke tidak? Gambar jelas ke tidak? Hello. Okey. Jadi live ni dibuat sebab okey. Jadi live ni dibuat sebab sepatutnya live ni berlaku di page Yaminika Love kan, tapi sebab saya belum dilantik jadi admin lagi, maka untuk permulaan kan, kelas ni hanyalah try, bukan, maksudnya kelas ni bukanlah berterusan, tapi untuk test. Sebab kami akan buat projek apa dia, pengajian asnaf kan. Kami akan kumpulkan 30 orang asnaf kan, yang akan dibantu di bawah Yaminika Love. Dan kesemua asnaf ni akan mengikuti pengajian secara percuma daripada rumah. Okey. Jadi itu je lah kan, untuk permulaan, untuk mukadimah tentang pengajian asnaf, projek pengajian asnaf. Dan pengajian malam ni kita akan terapkan ilmu tajwid. Kita akan isikan dengan ilmu tajwid kan. Fidaus jangan lupa bagi star. Lepas tu okey, kita mula terus. Kita insya-Allah saya akan live sampai pukul dalam 15 minit je kot kan. Sebab kita nak try je kan. Baik. Jadi kita akan membahaskan tentang ilmu tajwid kan. Ilmu tajwid ni ilmu yang makruf lah kan. Kebanyakan orang tahu. Sebab ada sebahagian ilmu yang kita tak pernah dengar pun, tapi ada kan. Tapi ilmu tajwid ni ilmu yang makruf. Maksudnya orang ramai tahu. Nak bagi macam mana ya, tak ada start. Pinjam page lah, pinjam page apa nama tu? Kacak. Kita buat pengajian guna page gaming. Okey, kita akan buat pengajian tajwid. Tapi sepatutnya kelas pengajian asnaf tu dia ada two side tau. Dia ada dua side. Maksudnya dia ada seorang depan lah. Maksudnya saya mengajar dan dia ada, orang kata, dua way lah. Maksudnya dia ada perbincangan dua hala kan. Maksudnya kalau saya tanya dia jawab macam tu lah. Tapi oleh kerana live ni tak ada dua hala, cuma satu hala je kan, maka saya akan cakap seorang-seorang lah. Maksudnya kita akan bentangkan teori sahaja kan. Kita akan bentang teori sahaja. Selamat datang Muhammad Muzaffar. Doakan anak supaya tak ketor. Okey. Jadi kitab pun Nana cuma main ambil kat PDF je kan. Cuma kita bagi tahu asas tajwid tu apalah kan. Jadi bagi siapa yang mungkin dah tahu dah kan, sebahagian besar dalam ni mungkin dah tahu dah, sekadar untuk pengisian ataupun untuk ulangan kan, supaya tak lupa kan. Sebab manusia ni pelupa, cepat lupa kan. Baik. Ahmad Syauqi is watching. Okey. Jadi tajwid tu apa? Kita terus pada takrif dia kan. Tajwid tu apa? Tajwid tu maksud dia adalah pada segi bahasa dia memperelokkan. Kita bagi bahasa Melayu terus lah. Bahasa Melayu dia memperelokkan. Macam mana elok? Tajwid tu maksud dia memperelokkan. Azri, apa khabar? Naim Haikal.
Okey. Jadi tajwid tak nampak tulisan ni kecil sangat. Saya cuba besarkan sikit. Tajwid maksudnya nampak? Ke tak nampak? Gambar tak jelas tuan share. Aduh. Bila orang lama komen rasa macam menakutkan pula. Tak jelas Tak jelas tu maksudnya tulisan ni tak jelas ke ataupun gambar ni kabur-kabur? Uish. Doktor masuk, aduh. Maksud tak jelas tu maksudnya gambar kabur-kabur ke ataupun macam mana? Boleh bagi komen. Tapi macam saya cakap, macam saya tulis kat atas lah, ni adalah projek yang Minicolor. Dan apa nama? Ustaz gambar ke kiri. Gambar ke kiri? Oh, maksudnya saya tak masuk dalam ni, dalam kamera. Macam ni je lah. Ustaz gambar ke kiri. Gambar ke kiri. Oh. Dah. Dia kalau apa nama kamera depan ni dia ni. Dia mirror, dia terbalik. Dia tak juga kan. Tak apalah, kita cuma memperbahaskannya lah. Kan. Okey. Tajwid maksudnya memperelokkan tu pada segi bahasa lah. Dan pada segi bahasa biasanya kau takrif, apa-apa takrif pun, contoh orang suruh bagi takrif contoh orang suruh bagi takrif wuduk kan. Maka ahli ilmu dia akan first kali dia akan sebut wuduk ni pada segi bahasa apa. Maksudnya wuduk tu asal maksud dia apa. Jadi biasanya takrif macam itulah. Dan mula-mula dia akan beritahu dulu asal maksud wuduk tu apa. Dan jadi macam itulah macam tajwid. Tajwid ni apakah asal maksud tajwid itu? Dan tajwid ni pada segi bahasa dia adalah at-tahsin. At-tahsin maksudnya memperelokkan. Tulisan ni akan jadi terbalik. Mungkin akan datang kalau ada apa nama? Pengajian saya akan gunakan kamera belakang lah. Macam-macam orang masuk kan. Syahiran Yazi masuk, Dr. Taufik masuk, TikToker famous masuk. Okey. Jadi dia akan terbalik. Nanti mungkin akan datang pengajian bersama Asnaf tu saya akan guna kamera belakang lah kan. Boleh ulang kaji sama. Doa-doa kan Abang Faiz. Semoga dipermudahkan. Okey. Jadi apa tadi? Maksudnya tajwid tu asal maksud dia adalah memperelokkan. Kita akan live berapa lama? Kita akan live sampai 8.45 insya-Allah kan. Lagi 12 minit lagi. Kita bahas sikit sebab kita nak try format pengajian online ni macam mana. Adakah tapi yang pertama itulah yang saya dapat apa dia kena guna kamera belakang. Sebab kalau guna kamera depan dia akan nampak tulisan terbalik kan. Okey. Tapi kalau ada apa-apa lagi yang perlu ditambah baik, tolong bagi tahu Saya kata tempat ni terlampau banyak lampu ke apa ke, boleh tolong komen lah. Okey. Jadi tajwid maksudnya memperelokkan bacaan. Disebut dalam Quran apa dia? Warattilil Qur'ana tartila. Nak baca Quran tu mesti kena tartil. Tartila tu isi apa namanya? Maf'ul mutlak bagi rattil. Kalau siapa yang mengaji nahwu lah. Maksudnya baca Quran tu dengan bacaan yang tartil. Lepas tu orang tanya, tartil tu apa? Orang tanya pada siapa? Orang tanya pada sahabat Nabi, nama dia Sayyidina Ali. Orang tanya, wahai Ali, apakah itu tartil? Maksud tartil. Kemudian Sayyidina Ali jawab, tartil tu maksud dia adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil tu maksud dia adalah mengelokkan huruf. Tajwid tu kan, tajwid tu maksudnya elok lah memperelokkan. Tajwidul huruf, maksud tartil tu adalah kita memperelokkan huruf.
Wa ma'rifatul wuquf, dan juga kita Nawal Ishaq, selamat datang. Wa ma'rifatul wuquf, maksudnya apa? Dan mengetahui tempat-tempat berhenti, kan? Itu maksud membaca Al-Quran dengan tartil. Okey. Jadi itulah, kan, serba sedikit penguraian tentang ta'rif lughatan. Seterusnya istilahan. Pada segi istilah, tajwid ni apa? Istilah ni penting ni. Dia ada ta'rif lughatan. Ataupun bahasa mudah dia. Ta'rif ni ada dua. Satu orang kata ta'rif, orang kata seerti. Satu ta'rif, orang kata huraian bagi perkataan tu. Contoh kita kata duit. Duit kata seerti dia apa? Wang. Duit kata seerti adalah wang. Sekejap, saya nak wave. Kalau boleh semua orang saya nak wave. Duit kata seerti adalah wang. Jadi tu orang panggil kata seerti. Duit dan wang adalah perkara yang sama. Kata seerti. Itu takrif satu. Kalau tanya duit tu apa? Duit tu wang lah. Wang tu apa? Wang tu duit. Duit. Jadi itu takrif pertama. Takrif yang kedua. Duit ini adalah satu alat yang digunakan untuk tukar, untuk beli barang. Contoh, Ustaz kalau nak mudah live guna 2 HP, satu rekod, satu untuk baca komen. 2 HP. Oh, faham. Maksudnya satu HP tu dia kena ngadap dari belakang kan. Kalau sambil live boleh ke belakang kamera. Saya try boleh. Jadi kalau macam ni tak terbalik lah kan. Alamak. Tajwid. Allah buruk di sana aku. Macam tu lah. Kan. Baik-baik insyaAllah. Ataupun mungkin saya akan pakai laptop lah. Ni ada laptopnya. Laptop ni untuk apa ni? Untuk apa? Untuk baca komen. Lepas tu yang ni untuk live. Itulah. Laptop untuk baca komen. Handphone untuk live. Rashida Ida, tak silap ni mak mentua ke tak udah. Okey, terima kasih Saifuddin Ishaq di atas saranan yang diberikan. Okey, seterusnya ta'rif tajwid daripada segi istilahan. Contohnya duit. Duit ta'rif dia apa? Ta'rif dia adalah wang. Itu kata seerti. Ta'rif yang kedua adalah duit tu apa? Kita pun hurailah panjang. Duit ni adalah satu material kertas. Yang mana material kertas ni ada cop di atas dia. Yang mana material kertas ni bila ada cop-cop sekian-sekian. Waalaikumsalam As'ari Ali. Apa khabar? Terima kasih As'ari Ali sebab share kan. Terima kasih. Rasa saya kenal lah As'ari Ali. Itu Ustaz Asyari. Ustaz Asyari ke? Aduh, Ustaz Asyari masuk. Tak silap saya, As'ari Ali ni Ustaz Asyari di kampung saya. Orang hebat. Masya Allah. Mudir Mudir Al-Falah. Baik. Allah SWT Muhammad. Jadi ta'rif tajwid daripada segi istilahan adalah iaitu kita meletakkan sesuatu huruf pada hak dia. Jadi banyaklah ta'rif dia yang dibuat oleh ulama. Ada sebahagian ulama buat ta'rif macam ni. Ada sebahagian ulama buat ta'rif macam ni. Assalamualaikum Ustaz Zaman. Waalaikumsalam. Ahmad Mahmud. Pakcik Ahmad Mahmud tak silap pakcik. Waalaikumsalam. Cik, doa-doakan saya supaya tak tergagap dalam live pertama saya ni. Waalaikumsalam. Apa nama? Syekh Ali Shokhib ataupun aka Zulfiqar. Zulfiqar ni orang hebat ni. Dia kalau terjemah ni memang sedap didengari. Alhamdulillah baik. Zulfiqar ni sangat hebat orangnya. Okey. Terima kasih Zul sebab tolong share. Jadi ta'rif tajwid pada segi istilahan adalah Waalaikumsalam Ashraf Shady. Apa khabar? Lama tak jumpa. Maksudnya kita memberikan huruf tu pada hak dia. Contoh, kita katakan huruf ta. Sekarang pukul berapa dah? Lagi 6 minit. Contoh kita katakan huruf ta. Huruf ta, dia adalah huruf yang ada angin. Contoh, kalau dia mati di hujung kalimah. Contoh kita kata kita letak alif dengan ta. Contoh. Dia akan nampak terbalik kan? Dia terbalik sebab kamera dia terbalik. Sebab itulah kita nampak terbalik. Nanti insyaAllah akan datang saya akan buat live menggunakan kamera belakang handphone. Okey. Apa tadi? Huruf ta.
kan? Huruf ta ni kalau dia mati di belakang, kalau dia mati maka dia akan ada angin sedikit, kan? Contoh at, dia akan ada angin sikit, kan? Kita semoga Ustaz amin, kan? Amin insya-Allah. Anak tak ada pengalaman sangat berhadapan dengan orang ramai ni. Komen okey baik. Komen yang lain dulu, okey baik insya-Allah. Huruf ta mati ni dia ada angin. Kan? Kebanyakan orang silap kat kawasan ni. Banyak lagi lah kesilapan-kesilapan yang orang selalu buat. Kan? Antaranya ni, huruf ta biasanya kalau mati dia apa ni? InsyaAllah. Itulah sebab kadang-kadang kita terkat kan. Tapi itu sebenarnya kaedah supaya pengajian tu lebih pendek. Bila dia bersembang macam ni, so jadilah pengajian tu lebih pendek kan. Bila ta mati, maka kita akan kena ada angin belakang dia. Sikit dia, tapi kebanyakan orang silap. Banyak lagi. Antaranya huruf ain. Banyak orang menyebut huruf ain tetapi menggunakan hidung. Walhal dia bukan huruf kat hidung. Dia huruf dekat tekak. Tapi boleh katakan ramai orang yang gunakan huruf ain, menyebut huruf ain daripada hidung. Jadi kalau salah sebut, sah ke tidak solat? Sebab dalam solat ada surah Fatihah. Dalam surah Fatihah ada huruf ain. Jawapan dia masih sah. Pasal apa? Pasal kesalahan yang kecil, bukan kesalahan yang besar. Dan kesalahan tu tak mengubah makna pun, tak ada masalah. Okey. Jadi itulah maksud tajwid pada segi istilahan, iaitu kita memberikan huruf hak-hak dia. Ada banyaklah takrif yang ulama buat. Antaranya mengeluarkan huruf pada makhrajnya, macam-macam lah. Takrif tajwid. Saya pernah dapat 2-3 takrif, tapi tak hafal pun. Tapi yang ingat satu je. I'ta'u kulli harfin haqqahu mustahaqqahu. Macam tu lah lebih kurang bunyi dia. Okey. Allah. Terus kita masuk pada tujuan mempelajari tajwid supaya dapat membaca rezeki fasih. Jadi tujuan kita mengaji ilmu tajwid supaya kita dapat baca dengan Al-Quran dengan betul. Sebab apa? Apa hukum mengaji ilmu? Apa hukum baca Quran dengan tajwid? Hukum dia wajib. So kalau baca Quran tanpa tajwid, maka hukum dia adalah haram. Maka tajwid ni sangat penting. Dan ilmu tajwid ni kalau bagi orang-orang yang kuat mengaji, misal kata duduk pondok ke ataupun mana-mana ke, boleh dikatakan ilmu tajwid ni adalah ilmu yang paling mudah. Sebahagian ulama menamakan ilmu ni sebagai ilmu apa? Ilmu 8 hari. Itu sebab itu bagi dia orang lah, bagi orang yang kuat-kuat belajar. Tapi kalau orang macam kita ni, mengaji nak dekat 8 tahun tak ada habis. Okey, baik. Seterusnya kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Dia ada kesalahan besar, kesalahan kecil, dan lahan khafi dengan lahan jali itu akan datang insya-Allah. Tahqiq tartib tadwil hadar makhraj huruf. Okey, kita terus masuk kepada makhraj huruf. Jadi makhraj huruf ni ada 1 2 3 4 5. Ada 5 makhraj huruf. Yang pertama al-halq, yang kedua al-lisan, yang ketiga asy-syafatain, yang keempat al-jawf, yang kelima al-khayshum. Okey. Kesemua makhraj ni, makhraj tu apa? Makhraj tu maksudnya tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf maksud dia maksudnya huruf tu dia keluar dari mana? Itu dipanggil makhraj. Yang pertama sekali, dah nak habis masa. Ruzaidi Muhammad. Ya, baik, terima kasih. Jangan lupa share. Tapi live ni cuma kali ni sahaja tau. Maksudnya dia bukanlah berterusan. Sebab kita akan buat pengajian ni secara Zoom, tak silap saya. Tapi tengok keadaan. Kalau misal kata lebih elok buat live, lebih ramai dapat manfaat, kita akan buat live di FB. Tapi kalau demi nak menjaga kebajikan asnaf, maka kita akan buat di Zoom. Baik. Terus masuk kepada makhraj huruf. Makhraj huruf maksudnya tempat keluar huruf. Huruf tu datang dari mana? Jadi bahasa Arab dia berbeza dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita boleh bercakap dengan keadaan mulut kita setempat. Maksudnya dia tak ada huruf hidung, dia tak ada huruf tekak, macam tak ada, dia tak ada ha, tak ada. Bahasa Melayu ni dia tak ada makhraj huruf. Maksudnya kalau kita nak bercakap tu, kita boleh bercakap dalam keadaan mulut kita straight berbeza. Saya ada benda lain nak buat lah pukul 9 ni. Okey, kita habiskan sikit lagi. Berbeza dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dia ada makhraj-makhraj dia. Maksudnya Allah SWT, bahasa Arab ni dia ada tempat-tempat keluar dia.
yang mana kalau kita nak bentukkan huruf tu dia perlukan lenggokkan, lenggokkan mulut, lenggokkan lidah. Sebab itulah sebab itulah kalau orang yang baca betul-betul ikut makhraj, dia akan baca Naimah Sani tak silap ni Zon punya mak apa nama, dia akan baca dalam keadaan mulut dia berkumat kamit, maksud dia akan baca dia macam sebab apa? Sebab nak membentuk huruf tu bukan satu benda yang bukan seperti bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu kita boleh sebut nama saya Badiul Zaman, saya tinggal di Umbai, kita boleh cakap dalam keadaan mulut kita sebentuk. Tapi bahasa Arab tak. Bahasa Arab kita nak cakap dia dengan fushah, dengan betulnya, dia mestilah dengan lenggokkan. Dia ada lenggokkan, dia bentukkan huruf dia. Jadi yang pertama sekali dipanggil huruf halq. Halq maksudnya huruf halqum. Yang pertama huruf halqum. Maksudnya huruf yang keluar daripada tekak, dia terbalik kan. Nanti insya-Allah saya akan guna kamera belakang untuk akan datang. Yang pertama makhraj huruf ialah huruf halq. Maksudnya huruf tekak. Huruf yang keluar daripada tekak. Ada 6 huruf sahaja, iaitu huruf alif, hasbullah karim, apa khabar? Huruf alif, ghin, ha, kha, ain, ha. Ada 6 huruf. Nak ingat senang je. Nak ingat, kita kena ingat huruf izhar halki. Bagi orang yang biasa belajar lah. Bagi orang yang tak biasa belajar, dia kena tulis ataupun dia kena cari buku lah. Ataupun boleh daftarkan nama untuk nak ikut pengajian kami. Pengajian kami ni secara percuma. Yang pertama percuma. Yang kedua dia akan dapat bantuan. Apa khabar Ustaz Semutar Hitam? Yang kedua dia akan dapat bantuan. Bantuan apa? Bantuan daripada segi kewangan dan juga daripada segi pack makanan. Jadi kalau ada siapa-siapa, tapi diutamakan orang Melaka lah. Terutamanya orang Melaka. Dan sebab kami nak cari dalam lebih kurang 30 orang asnaf untuk kami masukkan dalam projek kami ni. Jadi kalau ada kawan-kawan yang kenal ke ataupun antum sendiri adalah asnaf, boleh PM saya ataupun sesiapa di kalangan ahli Yamini Kalaf, tahniah. Terima kasih Ustaz Anjang. Ahli Yamini Kalaf. Yamini Kalaf kalau tengok dekat live saya ni, dia ada perkataan saya tulis description tu. Dekat description tengok, klik tu. Klik situ, PM je situ. Nanti admin layan lah. Misal kata perlukan bantuan pack makanan ke dan juga bantuan kewangan, boleh maklum kepada pihak Yamini Kalaf. Tapi untuk permulaan ni kami utamakan orang Melaka dululah. Kalau luar Melaka tu boleh try insya-Allah. Sebab kita orang dia akan dapat 3 benda. Kalau orang yang masuk program dia akan dapat 3 benda. Yang pertama dia akan dapat duit, sebab kita bantu kewangan lah. Yang kedua dia akan dapat pack makanan. Pack makanan tu lebih kurang berharga RM100. Maksudnya ada beras, ada telur apa semua dalam tu lah. Dipanggil love box. Boleh daftar nama. Perkara yang ketiga dia akan dapat adalah pengajian percuma. Kita akan buat pengajian 101. Maksudnya seorang-seorang. Maksudnya saya seorang mengajar seorang je nak murid. Kita akan dengar betul-betul bacaan dia, kita akan baiki bacaan dia, Al-Quran dia. Kemudian bila dia dah dapat kuasai Quran, bacaan Quran bagi betul, dia akan masuk pula pada pengajian fardu ain. Fardu ain tu maksudnya asas fardu ain lah, yang wajib-wajib. Bacaan dalam solat, macam mana cara berwuduk, macam mana cara solat dengan betul, macam mana nak rukuk, nak sujud. Tu dia kita akan ajar secara 101. Maksudnya seorang ajar seorang. Jadi kalau ada sesiapa kawan-kawan, tapi diutamakan orang Melaka lah. Sebab kalau orang luar, kami nak hantar pack makanan tu tak boleh. Sebab jauh kan. Jadi orang Melaka ni dia mudah sikit. Jadi kalau ada kawan-kawan ataupun beberapa hari program tu berlangsung selama 3 tahun. Tapi itu dipanggil perancangan long term lah. Maksudnya bila orang tu masuk je program tu, dia akan terus dapat bantuan tu selama setahun. Lepas tahun pertama, kita akan tarik pula pasangan dia. Kalau ada pasangan lah. Kalau single lagi, kita akan tarik mak dia lah. Contoh. Jadi kita akan tarik. Maka yang orang nombor 2 ni, contohnya pasangan dia tu pun akan dapat bantuan seperti dia. Maksudnya dia akan dapat duit, bantuan makanan apa semua tu, pengajian percuma. Dan kemudian maksudnya kita nak fokuskan 30 asnaf, 30 orang asnaf. Kemudian kami akan fokus pada pasangan bagi 30 orang ni. Kemudian kami akan fokus kepada keluarga bagi 30 orang ni. Jadi ni dah tak ada kena-mengena pengajian dah ni. Sebab pengajian kita dah habis lah.
Kita cuma membahaskan tentang ta'rif tajwid, kemudian tujuan pengajian tajwid, hukum mengaji tajwid, dan juga makhraj huruf. Itu dah katalah kan. Cumanya akhir ni cuma maklumannya lah kan. Sekiranya ada asnaf-asnaf di sekitar Melaka sahaja kan, bolehlah maklum. Kalau sekiranya luar Melaka pun maklum je lah kan. Mungkin kami boleh masukkan di dalam database kami kan. Saya kata ada nak buat bantuan lain-lain ke, kami boleh terus selalu kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Okey, baik. Itu sahaja daripada saya. Kalau sekiranya ada apa-apa kekurangan dalam live ni, tolong komen, bagi tahu apa yang perlu diperbaiki. Kena tambah lighting ke kan, nak kena tambah makeup ke macam mana kan. Tolong maklum pada saya lah kan. Terima kasih kepada yang dah share, terima kasih kepada yang dah like, dan terima kasih kepada yang layan live saya ni. Semoga kita semua di bawah naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma aftah 'alaina abwabal fahmi wal 'ilmi wal hikmah kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliya'ika wa 'ibadikas salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh dia kalau kalau bagi duit sekejap lagi dibeli iPad. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Tak sangka sampai 15 orang duk ingatkan seorang dua orang masuk. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Rasulullah. Macam mana